Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah wassalatan wassalaman ala nabiyyina sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita ambil sikit pada muka surat 216 bawah tu, punca tu saya nak baca sepintas lalu lah. Telah berkata para ulama rahimahullah ta'ala anhu dalam mentarifkan pengertian niat yang terpuji dengan tarif yang lengkap sempurna. Yang kata niat yang terpuji itu maknanya apa perkara kita nak buat bermula dengan niat, dan niat yang terpuji dan sempurna. Sesungguhnya niat yang sah lagi terpuji itu ialah satu kemahuan hendak melaksanakan amal dengan pasti yang bermula dengan amal itu sebelum lain-lain amal yang disertakan dengan kemahuan menyempurnakan dengan menyerahkan kepada Allah dan pengecualian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita niat, contohnya kita nak sembahyang, ya, kalau masuk waktu, katalah kita nak sembahyang zuhur contoh. Jadi zuhur ni dia ada sunat qabliyahnya, ada sunat ba'diyahnya. Jadi kita cadang, kita berniat, kita berhasrat, bukan berniat, berhasrat nak buat 12 rakaat hari ni. 4 sebelum, 4 fardu, 4 ba'diyah. Itu niat yang bagus. Tapi kita tak tahu apakah kita mampu boleh buat 12 tu. Sempatkah kita buat? Nah, sampaikah hajat kita nak buat? Harus tengah jalan tak jadi buat. Ataupun hati kita mula diganggu oleh syaitan dengan mengatakan tak payah banyak-banyak, buat cukup-cukup sikit-sikit fardu-fardu sudahlah, ada bisikan-bisikan akan datang. Ini yang kita bimbang. Maka itu kata musannif, hendaklah melaksanakan amal dengan pasti bermula dengan amal itu sebelum lain-lain amal disertakan dan kemahuan menyempurnakan dan menyerahkan kepada Allah. Maka kita kena ada tafwid, bukan tawakal. Dia panggil tafwid. Ya, tafa waw ya dad. Tafwid ni macam menyerah lah, macam tawakal juga, tapi menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kita sebut sebagai kita kena serah. Apa yang kita nak buat tu kita kena ada niat awal nak serah kepada Allah, supaya Allah boleh izinkan kita buat amal ibadat tu. Sebab kita bukan mampu nak buat sendiri, kita tidak ada kekuatan kekuasa, kita ada taufik dan hidayah melainkan daripada Allah. Dan kita harap juga dengan kehendak Allah juga kita dapat melaksanakan amal ibadat tu dengan sempurna, insya-Allah. Itu kata niat terpuji. Tak boleh kata aku sembahyang fardu zuhur saja dengan hasrat aku boleh buat semua. Yang tu tak betul. Itu maksud musannif, ya. Orang ibadat dia kena ada begitu. Dia jangan ada satu pegangan putus kata aku boleh buat, tak apa. Itu tak boleh. Sifat begitu tak boleh, ya. Dalam dua kata boleh, nanti jadi tak boleh. Ya. Itu maksudnya. Jadi makanya dikata orang, kenapa harus memastikan niat pada permulaan amal dan wajib penyerahan kepada Allah serta membuat pengecualian kehendak Allah untuk menyempurnakan amal. Kita kena serah kepada amal kepada Allah untuk membantu menolong kita. Kan kita sebut dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua kami sembah, akan dikau jua kami minta tolong. Kami nak buat ibadat ni dengan pertolongan Allah, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu kena ada lapik dia, nampak tak? Ya? Adab kita tu kena ada dalam akidah kita. Begitulah murni yang kata niat tu. Yang kata niat sempurna tu yang tu lah. Ya? Kena ada 3 perkara, ya, kata musannif. Sebagai jawapan dia kata, jadi tanya orang, kalau ditanya, kenapa harus memastikan niat pada permulaan amal? Tiap-tiap ibadat mesti ada niat dulu. Pasal apa kena ada niat dulu? Nampak tak? Sebab niat itulah menentukan perjalanan amal. Wa inna likulli mri'in ma nawah. Kata Nabi, apa juga yang kamu niat, yang tu yang kamu akan dapat. Nampak tak? Apa juga yang kamu niat, itu yang kamu akan jumpa. Wa innama likulli mri'in ma nawah. Apa juga yang kamu niat, itulah yang kamu akan dapat.
Maka itu niat kena daripada mula. Dah tu pula kita kena pasang lagi. Sebagai jawapan ada diharuskan kerana ketiadaan bahaya di permulaan disebab dia lakukan pada masa permulaan amal. Kalau niat tu mari awal-awal tidak ada apa-apa bahaya boleh timpa kita lah. Nampak tak? Bahaya tu artinya nanti sebut di bawah bahaya tu ada dua bahaya. Bukan sesuatu yang dilakukan kemudian kita buat dulu. Kena ada niat apa pun kena mula niat dulu baru jadi benda. Dan tidak diharuskan memastikan penyempurnaan amal. Nampak tak? Dan kita tak boleh confirm kata kita akan mampu. Contohnya macam Zuhur tadi, kita mampu boleh menyempurnakan 4 rakaat tu. Zuhur 4 fardu. Bukan confirm pasti kata kita boleh selesaikan 4 rakaat tu kalau Allah tak izin. Kalau Allah tak izin, kita nak angkat tangan pun dengan kehendak Allah. Kita nak rukuk kehendak Allah. Ada hadis Nabi, Rasulullah kata bila aku sedang rukuk, apakah aku boleh i'tidal atau tidak? Belum pasti. Kalau aku sudah boleh bangun untuk i'tidal, apakah aku boleh sujud ataupun tidak? Ini serah kepada Allah. Nampak tak? Sampai tahap tu dia kena ada lah. Bila aku sudah sujud yang pertama, apakah aku mampu boleh meneruskan dengan duduk antara dua sujud? Demikian juga kalau aku sudah duduk antara dua sujud, apakah boleh aku mengulang lagi untuk sujud yang kedua? Ini semua adalah dengan kehendak Allah. Itu artinya kita telah mendahirkan satu tauhid yang penting dalam diri kita, dipanggil tauhidul af'al, mengasahkan perbuatan Allah. Yang kata Allah itulah berbuat segala-gala. Nampak tak? Itu kena ada tauhid tu, kena ada dalam diri kita. Tauhidul af'al, mengasahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang tu lah. Baru kita akan dapat nilai ibadat yang ikhlas. Kalau tidak syirik. Kalau kita kata kita boleh buat syirik Allah berkuasa, kita pun kuasa buat juga, syirik lah kita. Syirik apa dia panggil? Syirik khafi. Syirik ini tidak mengeluarkan orang daripada Islam. Tak. Dia hanya menghilangkan pahala amal, dan amal ibadat kita tadi lambat untuk dimakbulkan atau ditaksirkan, melainkan kita kena bawa cara di akhirat besok. Kena bawa cara KIV ibadat kita. Itu yang berat tu ya. Dan tidak diharuskan memastikan penyempurnaan amal kerana sabit berbahaya disebabkan ia berlaku pada waktu yang kemudian. Nampak tak? Maka pada menyempurnakan amal itu ada dua bahaya. Pertama, bahaya kesampaiannya. Boleh tak macam tadi kalau aku dah rukuk, apakah boleh mampu nak i'tidal ni? Dan dah aku nak i'tidal pula ni. Dah i'tidal dan aku nak turun sujud ni. Dia mau lagu tu, nampak tak? Anda tidak mengetahui adakah anda akan sampai kepada penyempurnaan amal itu atau tidak. Nampak tak? Ya. Tidak. Ya, ada dua bahaya dia kata tadi ya. Fa in qila fa lima jaza al hukmu fil ibtida'i wa wajib al tafwid wal istisna'u fil itmam. Itu yang dikendaki saya baca teks kitab asal dia daripada kitab Minhajul Abidin tu, dia bunyi lagu tu lah ya. Maka bahaya yang pertama tadi itu dia, apakah kita boleh sampai dalam menyempurnakan ibadat itu sampai habis? Tak mampu ya. Kita nak turun daripada rumah, nak niat nak pergi masjid sembahyang jemaah, betul tak? Ya. Apakah kita boleh sampai di masjid dengan kita sendiri? Tak boleh. Melainkan dengan kehendak Allah, dengan izin Allah baru boleh sampai. Kalau Allah tak izin, tak sampai, terjun parit. Aku nak mai pagi tadi sembahyang subuh, terjun parit anggata, tak jadi mai. Dia lencong pergi badan, dia lencong pergi klinik, nampak tak? Tu dia. Dia kena balut kaki. Tu dia. Tu cerita dia ya. Kedua, bahaya kerosakannya, anda tidak mengetahui adakah pada penyempurnaan amal itu baik bagi anda atau tidak. Nampak tak? Apa ibadat kita nak buat itu, apakah betul-betul menjadikan satu ibadat yang betul-betul berpahala, berkebajikan ataupun tidak. Bergantung kepada kekuatan jiwa kita, khusyuk kita, penumpuan kita, ilmu kita. Nampak tak? Dalam sembahyang-sembahyang tadi ni elok-elok pergi jatuh tiap cicak, basah-basah tiap cicak, jatuh tiap baju kita. Nampak tak? Kita pun tak sedar. Sebelum solat
bersih, pakaian semua bersih. Kita dah confirm dah pakaian kita bersih, tak ada najis. Bagi-bagi salam ada titik cicak. Apa kena buat semayang tu? Kena ulang balik. Nampak tak? Tengok. Nampak tak? Tu dia. Ini bukan kerja kita. Min syarri ma khalaq. Daripada kejadian, daripada kejahatan yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Sebab tu Allah juga yang atur. Macam mana nak jadi? Macam tu dulu lah. Macam tu kita sebut. Kita pun tak tahu apakah amal ibadat kita boleh terima ke tidak. Ya. Tu dia. Apabila dalam penyempurnaan amal ada dua bahaya, maka wajib disebut pengecualian pada permulaan amal kerana ada bahayanya kesampaiannya, dan wajibnya juga penyerahan kepada Allah kerana ada bahayanya kerosakan ketika menyempurnakan amal. Jadi maka tu kena ada 3 perkara tadi. Ya, nah. 3 perkara kita kena ada. Yang pertama sekali, hukmu fil ibtida', permulaan kita kena tentukan apakah ibadat kita nak buat. Wa wajibal tafwid, kemudian kita kena serah kepada Allah SWT. Yang ketiga, wal istithna'u fil itmam, meminta bantuan tolong Allah bagi sempurnakan ibadat kita. 3 perkara kena ada, tuan-tuan. Inilah artinya kita perlu memelihara ibadat kita, kerana gangguan-gangguan yang kita telah lalui sebelum inilah, gangguan syaitan, gangguan nafsu kita sendiri, ya. Baik. Apabila dalam penyempurnaan amal 2 bahaya tadi, maka wajiblah kita kena faham tadi. Apabila kata muslim, maka apabila terhasil kemampuan itu atas syarat-syarat ini, nescaya jadilah ketika itu niat yang terpuji, yang mengeluarkan daripada pengertian angan-angan dan kebinasaan. Kalau kita terus, kalau tidak ada perkara ni, tuan-tuan, yang 3 perkara ni, kita terus aku nak sembahyang zuhur. Jadi ada dalam otak kita nak sembahyang zuhur sampai habis 4 rakaat kan. Itu angan-angan lagi, itu masih dari dalam konteks angan-angan. Nampak tak? Sebab dia tak tahu dia boleh sampai ke tidak. Tidak. Aku nak pergi masjid lah, tu baru angan-angan. Sebab tu dalam bab niat ni kita kena faham, sebelum nak sampai niat yang kata qasdun, kita akan melalui beberapa proses, ya. Proses dalam jiwa kita yang saya pernah sebut dululah. Yang pertama dia panggil apa? Ya. Dia panggil apa nama? Pertama dia panggil khatrun nafs, khatar, ya. Khawatirnya jiwa kita. Mula-mula kena ada khawatir dulu. Khawatir Melayu kata. Ya. Khatrun nafs, dia kena ada pertama sekali. Macam kita nak keluar rumah lah, malam ni aku nak pergi kuliah. Duduk di rumah, kita duduk saja-saja atas sofa ke, duduk atas kursi, duduk sandak-sandak kan. Jadi mai satu lintasan dalam hati. Betul tak? Lintasan mula. Dia panggil apa? Khatrun nafs. Lintasan dalam hati. Dia kena ada yang dulu. Malam ni aku nak pergi mengaji. Sudah. Tapi tak dia apa lagi, betul tak? Masih duduk atas sofa lagi. Masih duduk dalam rumah ni. Ya. Masih duduk sandak lagi lah. Tapi jiwa kita siapa tahu? Allah tahu. Dah, itu khatrun nafs. Masuk yang kedua. Nampak tak? Yang kedua dia panggil al-humma. Humma ni kuat dah. Jangan jam pukul berapa lah ni. Tu dah mula ada tindak tu dah, ya. Pukul berapa dekat. Dah lepas asar dah ni. Dan aku nak sampai. Nampak tak? Mula dah kuat sikit dah. Dia punya kekuatan jiwa itu sudah mula merancang. Nampak tak? Itu kita panggil humma. Dapat pahala lah tau. Tak humma tu dapat pahala lah satu. Dapat pahala lah satu. Belum buat lagi. Punya murah Allah bagi pahala, nampak tak? Dan kita mula carilah baju kita. Aku dah pakai baju ni, nak salin baju lain pula, nak cari jubah, nak cari kain pelikat. Nampak tak? Kain pelikat ni dah pakai dah. Tak bersih lagi ke, semalam masuk masjid ayak. Nampak tak? Hari ni kena salin kain pelikat baru. Nampak dia mai? Nampak tak? Itu kita panggil humma. Yang kedua. Daripada humma yang ketiga. Nampak? Yang ketiga, dia panggil apa tadi ini? Dia panggil yang ketiga ni, dia sebut sebagai apa nama? Jazal hukmu. Yang ketiga ni jazal hukmu, makna kata bergeraklah satu hukum pada diri dia, hukum diri dia sendiri. Nampak tak? Ya. Apa kira apa aku kena pergi.
Kok mana pun kena bagi jadi. Jarilah kitab lah apa kan, apa persediaan nak siap. Motor ada minyak ke tak ada minyak, pergi tengok motor ada minyak ke, kereta ada minyak ke, boleh jalan ke tak boleh, nampak tak? Ya. Kok ada apa-apa halangan duk ganggu kita ke, kita nak kena selesai dulu ya. Kok orang nak pergi klinik ke, nak pergi mana ke, nak pergi, kita nak tolong bawa pula. Semua cerita panjang tu, nampak tak? Baru kita cuba usun tak? Ni, tolong tengok Ustaz, aku nak pergi. Nampak tak? Tu kan kuat dah tu. Nampak tak? Aku nak pergi mengaji ni. Tolong tengok tak lah. Ni segala lembu kambing aku duduk ada ni, tolong tengok tak lah. Apa betul ya tak pergi masuk kandang apa semua. Aku nak pergi mengaji. Nampak tak? Ni orang ternak lembu tengok tadi. Kuat dah tu. Dah cari orang dapat dah. Bila dapat orang tu lega tak? Confirm kena pergi lah. Baru mari yang keempat. Ya, yang keempat dia panggil apa? Al-jazmu. Jazam. Kuat dah tu. Orang kata apa? Jazam tu nak sampai ke masjid boleh sampai ke tak? Nampak tak? Dengan nak bawa motor, nak bawa kereta, nak pergi jalan raya, apa benda kita pun tak tahu. Nampak tak? Mai tengah jalan hujan turun lebat. Tu kita tak tahu. Jazam terhenti. Tapi jazam tu dapat pahala dah lah. Dapat pahala dah. Jadi daripada jazam baru kita sampai di masjid. Sampai di masjid, kita dah masuk tahiyatul masjid dulu. Lega sampai masjid dah. Tahiyatul masjid dulu, kita mula buat amal. Itu baru kita panggil niat. Nampak dah? Tapi hasrat kita nak mengaji. Ya, sembahyang tu kena buat lah. Dah habis sembahyang, kena tunggulah. Nampak tak? Tengok-tengok ustaz tak mai. Nampak tak? Dah. Aku nak balik ke tak? Nampak tu? Yang tu kita nak jaga tu. Di sini akan masuklah satu bisikan. Balik lah. Ustaz bukan nak mai, dia tak mai. Nampak tak? Selalu pun jarang-jarang dia. Selalu kerap dia tuang tak mai. Nampak tak? Tu guru-guru ni kena jaga lah. Dia kena punctuality. Kena ada ya. Cukup masa sampai. Tak sampai beritahu awal. Habaq senang-senang. Fikir orang nak mai jauh-jauh nak mai mengaji, nampak tak? Dia kena fikir begitu. Jangan fikir perut nasi dia, perut dia ya. Dia kena fikir orang nak mai mengaji ni ada jauhnya, ada dekatnya, ada senangnya, ada payahnya, nampak tak? Ada kuat, ada lemahnya, macam-macam perkara dia kena fikir. Kemudian beritahu awal, minta maaf saya tak dapat hadir malam ni. Nampak tak? Tolong maklum kepada jemaah. Nampak tak? Yang mana boleh habaq, tolong habaq. Hari ini pula kita ada kemudahan dengan WhatsApp, dengan apa semua lah. Kita lagi-lagi mudah kita nak maklum kepada masyarakat kita. Betul tak? Semua tu kita kena manfaatkan. Itulah dia masuk kepada niat. Kita tunggu lagi. Jangan pergi patah balik niat tu, jangan turun dah. Niat tu kena pergi qasad. Sampai dah tunggu-tunggu, tok guru pun jengoi. Ustaz pun main. Nampak? Alhamdulillah. Baru jadi qasad. Duduk mengaji, buka kitab. Itu kita panggil qasd. Boleh faham? Tengok dia punya lapis protokol niat tu, protokol hati kita nak sampai ke niat kepada qasad tu. Dia punya pangkat-pangkat yang boleh capai tu, bagai-bagai macam halangan tu kita nak faham tu. Maka tu kita kena minta bantu pada, nak keluar pada rumah minta tolong, ya Allah, aku nak keluar pergi mengaji, engkau izinlah bagi aku sampai pertama, nampak tak? Dan biarlah ustaz pun mai, jangan tak mai, nampak tak? Dan manfaatlah ilmu tu bagi aku, pergi mengaji dapat ilmu, nampak tak? Ilmu tu manfaat bagi aku, sebab kita nak belajar ilmu untuk beramal. Nanti belajar tak ada amal buat apa? Nampak tak? Bila belajar tak boleh amal. Tok guru pula, tok guru dak lah, ustaz lah kot. Ustaz kata apa? Kita kitab ni kita mengaji lah, kita bukan boleh jadi lagu ni. Ustaz tu pula punya lekeh. Nampak tak? Nak ajak kitab besar-besar, tapi dia pula kata kita tak boleh baca lah kitab ni no. Kita nak capai sampai makam ni payahlah kot nah. Adakah hang kata lagu tu? Lagu tu hang baca kitab tu buat apa? Ada hang tahu jenis lagu tu? Nampak dah? Kita ni tak boleh baca lah nah. Nak jadi lagu ni dak lah kot noh. Baca kitab Syekh Abdul Qadir Jilani takkan nak jadi lagu dia kot. Tak boleh kata lagu tu. Nampak tak? Sebab yang menentukan naik turun makam kita bukan kita, Allah. Nampak tak? Allah yang nak naikkan makam kita. Nampak? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Al-Quran kata Allah mengangkat darjat orang beriman dan orang yang berilmu di kalangan kamu beberapa tingkatan dan makam. Tuhan menaik. Bukan kita buat naik sendiri, nampak dah ya? Aku harap ya Allah,
Moga-moga aku boleh jadilah macam orang ni, macam ulama ni. Nampak tak? Tu dah. Lagi haru minta jadi ulama tapi memang mengaji dia balik, tak mengaji. Itu imam pula cerita pula dah. Nampak dah? Allahumma ja'alna minal ulama. Minta jadi ulama. Kita pun pakai amin di belakang. Saat ni dia bagi salam, tok guru main dia balik. Lagi haru tok imam lagu tu. Dia minta jadi ulama kan, doa jadi ulama kan. Ya Allah. Allahumma ja'al dinan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ya Allah, jadikan kami ni orang yang mengikut sunnah baginda besar Nabi SAW. Nampak dah? Ya. Wa islamana islaman muslimin. Islam kami Islam betul-betul. Jadi orang Islam yang muslimin. Wa imana imanan mu'minin. Nampak? Wa niyatan niyatal mukhlasin. Wa amal amalan makbulin. Wa hayatan hayatan ulama. Hidup kami hidup ulama. Nampak tak? Bimauti syuhada, mati sebagai orang syahid. Assalamualaikum, baca doa. Dia start motor balik rumah. Tok guru mai. Ini lagi haru tok imam lagu ni. Nampak tak? Makna kata dia baca, dia pun tak tahu apa dia baca imam tu. Makna tu kita pun pakai amin doa dia. Dia lagi haru. Esok malaikat tanya, hang baca sendiri imam je, minta jadi imam. Nak jadi ulama besar. Nampak tak? Tapi tok guru mai hang balik. Imam tak ada warak. Tak ada warak ni turun martabat tahu. Tu imam tak warak nama dia. Imam yang tak warak tu. Kalau tok guru mengajak, dia tak tunggu mengaji, itu bukan imam yang warak. Sedangkan Rasulullah mengikut dalam testes martabat imam, imam yang diutamakan nombor satu sekali, yang paling tinggi sekali, imam yang zuhud. Nampak? Zuhud. Itu martabat paling tinggi, tuan-tuan. Zuhud ni tak masuk benda dunia. Jangan main dengan dunia, dia tak pakai lah, tak laku lah. Jangan duk sogok dia dengan dunia, jangan duk suap dia dengan dunia, jangan duk pujuk dengan dunia, jangan duk hantar dunia kat dia. Nampak tak? Nampak ya? Tak. Dia tak makan dunia ya. Nampak? Ini zuhud nombor satu. Baru semayang dia kosong, jiwa dia kosong daripada dunia. Nampak tak? Turun sikit martabat dia, imam yang warak. Warak. Tu cerita imam sikit. Tak apa kan? Nak beritahu kan? Besok kita jadi imam kan? Kedua, imam tu kena warak. Warak ni makna kata dia tinggal benda syubhat. Sah benda itu kalau belum tentu halal haram, dia tak buat dah benda tu. Nampak? Hang tak usah duk pujuk apa-apa lah. Kalau sah benda al-halal al-haramul bain wal halal bain, itu dah tentu Nabi kata. Yang haram pun terang, yang halal pun terang. Yang tu aku pakai, nampak tak? Antara kedua-dua itu ada yang syubhat, yang masih kesamaran, yang belum jelas tentang halal dan haramnya, tinggal syubhat. Jadi orang warak ni dia akan menjauhi syubhat. Tempat-tempat yang ada syubhat tak pergi. Nampak tak? Makan minum yang syubhat, tinggal. Kerja-kerja syubhat, jauhi. Orang-orang yang terlibat dengan kerja syubhat, dia tak sama. Itu dia. Itu kita panggil apa? Imam yang warak. Turun pada warak sikit. Nampak tak? Imam yang arifin, yang kenal Allah, tanam kuat ilmu tauhid dia, baru betul. Nampak tak? Sebab la tusihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah itu ibadat melainkan kamu kenal siapa yang kamu sujud. Nampak? Tuan-tuan, kalau kita tak kenal Tuhan, tak kenal sifat Tuhan, sembahyang kita tak sah tau. Confirm. Sembahyang tak sah. Ulama-ulama dulu kata terus tak mengaji sifat 20, sembahyang tak sah. Terus dia kata lagu tu. Nampak tak? Tu dia. Bangkitlah puak-puak baru-baru ni. Puak-puak yang mengaji takbih dia kan. Nah. Yang kena bunyi-bunyi sepih Wahabi. Nah. Mana ada dalil hadis Nabi suruh mengaji sifat 20? Jadi lagu hang, tak ada dalil. Nampak tak? Kami ada dalil. Pasal apa kata tak ada dalil pula? Nampak tak? Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah tu bukan dalil ya. Ketahui, maka ketahuilah kamu bahawa tidak Tuhan melainkan Allah. Ketahui apa? Dengan ilmu. Nampak tak? Dengan akidah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bukan dengan hanya mengetahui, dengan dengar telinga lah. Fa'lam di sini mengikut tata bahasa Arabnya artinya menyelami dengan ilmu, dengan dasar ilmu. Nampak tak? Mengetahui tidak ada Tuhan melainkan Allah. Duk fa'lam tahlil saya tak ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah, goncang habis. Nampak tak? Ya. Pelaju bang speed 3 speed. Tak ni buat dia hantar ambil pinggan nasi minyak apa semua makan habis cerita. Balik dekat tu. Fa'lam ni tak maulah. Fa'lam annahu al-Quran ni.
Fa'lam, maka ketahuilah dengan ilmu, dengan akidah yang bersih, bahawa tidak ada Tuhan melainkan disembah melainkan Allah. Tu makna dia. Nampak tak? Kalau tak ada ilmu, macam mana kamu nak tahu bahawa la ilaha illallah tu? La tu la apa? Illa tu illa apa? Nampak tak? Tu dia. Dia pergi ikut lagu tu, nampak tak? La tu la apa? Kena tanya dah. La Nabi ke tu? Nabi apa? Illa tu maknanya dia sebagai musabbat, menolak, ya. Tu dia. Apa dia musabbat tadi ini? Dia menentukan siapa? Masya Allah. Pengecuali ini siapa yang dikecualikan daripada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala? Tu kita kena jaga lah tuan. Ini penting tuan-tuan. Bukan kita kecil-kecil ni. Jadi kalau tak mengaji lagu tu, Tok Imam kalau tak ada ilmu ni, tu kita ilmu hari ni Pulau Pinang ni kita ambil ilmu. Budak-budak hafiz jadi apa? Jadi imam. Budak-budak hafiz keluar pada maktab tahfiz Al-Quran, dia bukan mengaji ilmu ni. Nampak tak? Tok guru dia bukan majak begitu ya. Dia ikut tok guru dia. Nampak tak? Nak tak ada mengaji ilmu tauhid, kitab apa pun tak khatam, kita tolak menjadi imam. Nampak? Kita jadi makmum belakang, tak gerak. Nampak tak? Dia tak tahu tauhid. Tanya kat dia tauhidul af'al apa, dia tak boleh jawab. Tanya tauhidul af'al ni apa, tak jawab. Nampak? Ya. Masya-Allah. Habis macam mana kita ikut dia? Itu yang kita nak faham. Orang yang ummi tak boleh ikut ghairu ummi. Ummi tak boleh ikut orang ummi. Ummi di sini orang yang mengenal Allah. Nampak tak? Ya, orang yang mengenal Allah. Ummi bukan orang tak reti baca. Nampak tak? Nah. Dia kena faham tu. Jadi pendeknya, maka dikatakan tadi musannif, ketahui olehmu, sambung balik, bahawa benteng pertahanan pendek angan-angan itu ialah mengingati mati. Nak potong angan-angan, buang angan-angan, angan-angan mat jenin. Nampak tak? Kita kena buang. Itu dah. Kita kena banyak ingat mati. Zikrul maut. Zikrul maut yang kita sebut tadi lah, bukan doa aku nak mati, aku nak mati, aku nak mati, aku nak mati. Bukan lagu tu. Lagu tu dibantak tu buat gila lah. Ini kena psikiatrik ni, payah. Duduk pagi petang siang malam, aku nak mati. Bukan lagu tu. Aku nak mati kena siap apa yang patut, yang bekal menjadi sebagai satu petanda atau pertaruhan sebelum aku menghadap Allah. Yang tu ingat mati. Faham tak? Maknanya menyediakan ilmu-ilmu akhirat, menyediakan dana-dana nafsah. Dana-dana nafsah apa dia? Segala kebaikan-kebaikan duniawi yang untuk dibawa sampai ke akhirat. Infak sabilillah, faham? Waqaf, sedekah, hadanah yang kita nak belanja tu untuk akhirat. Yang tu lah ingat mati. Nampak tak? Orang tak sedekah apa lah, hang ni tak ingat mati ya? Nampak, kita tanya dulu tu. Kedekut, bakhil, nampak tak? Roda kereta lembu. Nampak tak? Tak tahu nak sedekah langsung. Ya Allah, dia kedekut, bakhil. Kita kalau kawan dia rapik, kita kata, hang ni cukup teruk dah, hang tak ingat mati ya? Nampak tak? Awak semua ni yang boleh bawa pergi besok lah? Tak boleh bawa, hang tahu tak? Maka Tuhan nak bawa apa? Bawa dia punya pahala infak. Infak tu kita nak bawa pergi. Tu kita nak kena taruh. Itu kita ingat mati. Pasal apa buat ni? Ingat mati. Awak yang tak buat kerja haram, ingat aku nak mati tahu, besok aku nak menghadap Tuhan. Itu ingat mati. Pasal apa hang nak kena belajar ilmu? Supaya aku dapat menyempurnakan ibadat aku dengan sempurna. Kenapa hang kena ada ilmu? Supaya aku dapat mengatasi segala kejahilan aku. Mengapa hang menuntut ilmu? Untuk perkemaskan tauhid aku. Kenapa hang menuntut ilmu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa hang menuntut ilmu? Untuk menyelamatkan aku daripada azab kubur. Masya Allah. Itu ingat mati. Ingat mati duduk sengap di rumah tak buat apa. Mengaji dah, apa dah, semayang dah, sunat dah, nampak tak Quran tak baca, nampak tak aku nak mati, aku nak mati. Tu dia kena hantar buat gila. Nampak tak? Kacau lah. Kalau ingat nak mati, dia akan tuntut ilmu. Cari ilmu. Biar amal ibadat aku, sembahyang aku ni sah, sembahyang aku ni lah modal aku nak bawa untuk nak mengundang rahmat Allah, bukan nak masuk syurga. Amal ibadat aku buat, sembahyang aku buat ni hanya dengan solat inilah dapat melayakkan aku untuk menerima rahmat Allah. Itu pasti penting. Dengan rahmat Allah baru masuk syurga. Nampak tak? Bukan masuk terus dengan amal ibadat kita. Lekeh amal ibadat kita, banyak mana nak masuk. Tak kuat mana pun ibadat kita, tak hebat mana pun ilmu kita, ya.
nak bayangkan dengan syurga selebar langit dan bumi. Masya Allah. Nah, tu dia. Hak dunia pun kita fikir sendiri kita nak. Tu dia. Tak ada ilmu, macam mana orang nak bagi kedudukan kat kita? Ya, mesti kena ada ilmu. Itu pentingnya. Jadi makanya mengisi ilmu sebahagian daripada ingat mati. Maka tu kata musannif, kita kena sibukkan dengan mengisi ilmu, memperdalamkan amal ibadah, mempergiatkan mutu ibadah, menambah kuantiti ibadah, ya, memperkemaskan kualiti ibadah, ya, memperkemaskan kita punya akidah, ya, murnikan kita punya niat, ikhlaskan kita punya amal, ya, barulah kita dapat mengisi erti mengingati mati. Boleh faham tak? Nabi kata sendiri, orang cerdik siapa? Al-Akyas. Dia tak kata orang cerdik ni fatana. Dalam hadis kata Al-Akyas. Al-Akyas ni orang yang pagi makan pagi, petang makan petang. Dia tak tunggu pagi punya kerja, tolak pergi petang. Dia tak tunggu petang punya kerja. Nampak tak? Dia buat tak mana dia waktu ketika ada, itu dia tunai. Masuk pagi buat cerita pagi, masuk tengah hari buat cerita tengah hari. Jangan tengah hari bawa pergi petang, sampai tak tahu nilai petang dengan tengah hari. Bawa duhur, pergi kat duhur, kat asar, nampak tak? Sampai tak ada beza asar dengan duhur, betul tak? Ya. Bawa isya pergi ke subuh, tidur dulu tak payah sembahyang isya. Dekat-dekat subuh baru maghrib sembahyang isya dulu. Sahlah sembahyang dia. Tapi isya dengan subuh tak ada beza, nampak tak? Betul tak? Jamak suri dia panggil, fiqh panggil jamak suri, jamak rupa, bukan jamak sungguh, bukan jamak hakikat, jamak rupa, lagu jamak tapi bukan jamak. Apa dia? Dia tolak sembahyang zuhur, pergi dekat asar baru dia sembahyang, dekat asar baru dia buat, nampak tak? Ya, satu sejadah, satu wudu, nampak tak? Satu pakaian. Elok-elok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar, tu asar dia kata kemah. Aku sip masa, nampak tak? Nah. Ini dia panggil jamak apa? Jamak suri. Suri itu rupa. Macam rupa jamak, tapi bukan jamak. Nampak tak? Fiqh tak bagi begitu. Kalau sengaja dia buat begitu, haram hukum dia. Haram. Sembahyang tu sah, haram hukum dia. Dapat dia punya kongsi haram tu dapat dah besok. Dia akhirat, nampak tak? Nah, orang ni tak layak jadi saksi nikah. Wali nikah boleh, saksi tak boleh. Wali ni orang tak sembahyang boleh jadi wali, nampak tak? Ya, tu dia. Juru nikah kelui dah, mai duduk sebelah. Orang abang ada ni, dia ni bukan sembahyang ustaz weh, nampak tak? Takkan nak tolak dia jadi wali lah. Aku bela budak dia pada kecil, anak aku sini, hangpa nak tolak aku tak jadi wali. Macam mana? Bergaduh tu lah. Anak aku bukan orang kafir, aku orang Islam. Awak tak dekat nikah anak aku. Diplomasi. Nampak juru nikah pun masih ni mengucap, saya tak dengar. Mengucap dah dokang nasyahadat. Tasbih sah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jadi orang sembahyang lah. Sebab itu tasbih itu sembahyang. Tasbih itu adalah sembahyang golongan nabatat. Apa nabatat ni? Tumbuh-tumbuhan punya sembahyang. Nabi kata tumbuh-tumbuhan punya sembahyang apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sembahyang tumbuh-tumbuhan. Nampak tak? Ya. Dia. Jadi makanya yang disebut oleh musannif. Baik, habis tu selawat Nabi nak dengar. Bila selawat Nabi itu makna kita dia telah melaksanakan semua rukun-rukun iman. Nampak tak? Ada dah syahadah, ada sembahyang, ada rukun iman. Dah ni serah nak wakil kat ustaz lah. Nak akad sendiri ke, nak bagi saya akad, nampak? Serah kat ustaz lah. Habis, nampak tak? Jadi dah habis cerita. Kita buat akad nikah anak dia sah. Tak sembahyang balik, tak apa, hang punya pasal adalah waktu akad tu hang mau Islam, hang mau sembahyang. Sembahyang masa tu sembahyang dah lah. Dah habis akad tak sembahyang, tak apa. Saksi tak boleh. Saksi nikah jangan buat pasal tuan-tuan dah. Heret saksi nikah, rumah tangga tu tak aman damai. Nampak? Kalau tak berantak awal, rumah tangga tu tak ada bahagia. Pasal saksi dia tak cantik. Nampak tak? Saksi tu penting. Saksi nikah tu penting. Nampak? Pi rambut tak tentu hala mai lah. Dah. Tak gitu. Tu pakai RM50 mana boleh. RM50 punya saksi. Tak maulah dah. Dia duk pakai RM50. RM50 saya tak tahu.
Kata bila dah. Tak boleh. Kita cari yang sembahyang awal. Siapa dia? Tok Siak, Tok Bilal. Tahu dah confirm dia perlu main masjid selalu awal kan. Depa ni orang sembahyang awal. Tarik depa lah, senang jadi saksi nikah. Habis cerita mai akad di masjid. Nampak tak? Wallahu a'lam. Kita sentuh bila yang tu nah. Baik. Makanya ketahui bahawa benteng pertahanan pendek angan-angan itu mengingati mati, dan benteng bagi benteng pertahanan pula ialah mengingati serangan kejutan mati yang mendadak yang kedatangannya kealpaan dan kelalaian seorang, sedangkan dia dalam tertipu dengan dunia dalam iman amal. Kita panggil istidraj. Istidraj dia kata tadi ni. Tu dia ya. Tu ya. Maka itu kita nak kena jagalah, sebab kita kena faham yang kedua, dia boleh mati secara mendadak, secara mengejut. Ya, maka tu kita jangan lupa jangan. Sebab tu Nabi kata, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kamu berbuat kerja dunia ni, beramal untuk kerja-kerja dunia ni macam kamu nak hidup lama. Hidup lama tak mati. Hidup tak lama dah tak mati. Buat apa nak kalut-kalut pasal dunia? Tak usah kalut lah dunia dah. Tengok Nabi kata apa? Faham kan? Beramal untuk dunia kamu macam kamu akan hidup selama-lama. Dah hidup selama-lama nak lakukan apa pasal dunia? Kita bukan nak mati lagi. Nampak tak? Wa'amal li akhiratina ka'annaka tamutu ghada. Kamu beramal untuk akhirat kamu seolah-olah macam kamu nak mati besok. Oh, tak boleh tangguh lah. Dia mahu lagu tu. Baru betul. Nampak tak? Pasal apa aku tak tahu bila-bila jam boleh mati. Itu dia. Pergi ambil ayat sembahyang. Masjid mana ya? Masjid Taman Selasih. Untuk mengajak kulim. Ya. Turun pergi ambil sembahyang. Turun ambil sembahyang tu jatuh mati. Nampak? Dia mai kuliah dan dengar kuliah habis, ya. Bukan kuliah saya lah, ada kuliah ustaz lain lah. Orang ni ikut kuliah saya juga. Bila dia bawa saya, ustaz tahu tak sikit-sikit ya ke? Turun nak pimpin wuduk dia kata. Habis kita nak sembahyang Isya, siap dah tuk pun dah habis, kita tutup dah kitab, tutup dah majlis. Dia tak ada wuduk, pergi ambil wuduk lain. Turun pergi ambil wuduk, tu jatuh mati. Bukan jadi yang bidak ayam, jatuh tanpa wuduk. Nampak? Itu dia. Mana kita nak jangka? Dia pun tak jangka dah. Kalau jangka dia tak pergi ngaji hari tu aku nak mati hari ni tak sapi. Nampak tak? Maka dia kata kena jaga mati mendadak. Alhamdulillah dia mati tempat yang baik, dalam ketika saat yang baik, atas tujuan yang baik. Baguslah tujuan tu. Kita tak boleh kata syurga mana. Itu tak boleh, itu bukan kerja kita. Kita hanya boleh kata dia mati dalam keadaan suasana yang baik. Imannya kita tak tahu. Nampak tak? Ya? Tu jangan lebih pada tu lah. Jangan lebih. Betul lah syurga mana. Jangan buat pasal. Hatta seorang muda yang mati syahid gugur, mak dia duduk di kubur tu. Mak dia kata untunglah masuk syurga. Nabi ada sebelah. Anak dia mati syahid peperangan jiwa, jihad syahid sabilillah, anak dia mati syahid. Kita kalau syahid ni macam kata syurga pula lah. Tak payah bagi mandi, tak payah kapan, tak payah sembahyang, pergi tanam terus. 3 benda tak buat. Pasal apa tak buat 3 benda? Pasal dia hidup, bukan dia mati. Orang mati syahid ni hidup, tahu tak? Bal ahya'u min 'indillah, dia hidup di sisi Allah. Tuhan kata, nampak tak? Ya. Pasal dia tak payah bagi mandi, tak payah kapan. Tuan-tuan mau tak biar ni aku nak kapan hang jangan mau. Hang gila aku duk hidup. Nampak tak dah? Hang tolong tidur Ustaz, aku nak sembahyang mayat hang awal-awal, nampak tak? Advance sebelum hang mati aku sembahyang siap-siap dekat hang. Besok aku takut tak jumpa. Boleh buat begitu? Tak boleh, pasal dia hidup. Maka itulah nisbahnya orang mati syahid ni tuan-tuan. Syahid ni kenapa dia tak boleh mandi, kenapa dia tak boleh kapan, kenapa dia tak boleh sembahyang? Pasal dia hidup, nampak tak? Dia bukan mati, hanya perpindahan daripada alam dunia ke alam barzakh. Itu saja. Dia pindah, nampak tak? Jadi nak pindah, kena ada wajah mati. Kalau tak mati, pergi tanam, dia hidup ambil tanam, buat apa? Orang marah pula, nampak tak? Dia tak? Tuan-tuan nampak tak beza dah? Kenapa kalau orang tanya orang syahid ni tak dimandikan, tak dikapan, tak disembahyang, ni dah pasal dia, kerana dia hidup. Umpama orang dia hidup, kita tak boleh buat kerja tu. Itu dah. Ya, memang sahih. Ya, setiap ketika masa aja dan di gali kubur, nampak mayat hidup darah sang tu.
Sayyidina Hamzah, masya-Allah ya. Dan juga golongan syuhada yang mati itu ada di Baqi', di mana, di tanah perkuburan syuhada di Uhud ya. Dia nak pindah pasal banjir habis. Dia pelari tanah pasir tu sampai nampak aurat depa, nampak tak? Jasad-jasad orang mati syahid ni bergelimpang, nampak. Merah darah tu, ayak semua merah darah. Tu dia, nampak tak? Terpaksa kena panggil Hamad Kah duduk keliling jaga, takut orang mai nak ambil berkat apa banyak cerita. Kena jaga askar tu, kena jaga. Duk angkat satu-satu mayat, nampak tak? Jangan ganti apa. Pakaian duk macam tu lah. Sayyidina Hamzah 1500 tahun punya pakaian, bagus tu lah pakaian dia, tak usang, tak rosak, nampak tak? Bawa pindah. Duk ada sekarang ni. Di Uhud yang sekarang duk ada pagar tu, yang tu tempat baru lah. 3 kali tu dah jadi. 3 kali dah jadi mayat duk tu. Banjir. Banjir punya pasal lah. Maka habis dia bawa tanah-tanah apa semua. Sampai tanah kubur jasad-jasad depan nampak terang. Darah duk keluar, meleleh darah. Duk lari macam baru luka. Itulah reti yang dia hidup. Nampak tak? Kalau mati tak ada darah, kita mati mana ada darah lah. Tak ada. Sebab tu bila lambat kita proses, keras, badan-badan macam jadi keras. Dia tak ada darah. Kalau ada darah lembut. Tak ada darah jadi keras. Dia tak? Dia tak? Tu. Orang kencing manis, kuku-kuku semua jadi keras. Dia tak? Kerat kuku jadi lagu, dia punya ramuk kuku. Kerat dia patah, kerat patah. Pasal apa? Darah tak sampai. Pasal apa darah tak sampai? Orang-orang darah semua beku. Pasal masuk gula. Nampak tak? Tu je. Gula masuk dalam darah tu ada gula, orang-orang semua jadi kaku, jadi beku, maka darah tak sampai. Jari-jari benda hitam. Potong. Nampak tak? Dah. Lah nak kena beri sampai darah. Maka tu kita Allah Ta'ala suruh sujud lama sikit tuan-tuan. Sembahyang sujud lama sikit. Sembahyang dengan imam tak boleh lah. Tok imam sembahyang dia baca 3 kali ya. Kita kena sujud dekat tu lah nah. Sujud lama-lama, orang penin, orang nanti bukan penin, orang nanti komplain apa Tok imam sujud lama kan. Nah, tak gitu tu dia. Kita sembahyang seorang, sembahyang sunat tuan-tuan, sujud bagi lama sujud. Bacalah barang 11 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca tuan-tuan 11 kali, biar darah tu masuk dalam otak kita. Orang-orang otak ada 7,000 urat ada dalam kepala kita, 7,000 urat halus, urat kasar tak masuk lagi. Nampak tak? Jadi urat halus ni darah nak kena masuk, bila masuk baru dia akan hantar ke jasad-jasad yang lain. Nampak tak? Itu dia nah. Sampai hari ni ada proses dia pakai mesin untuk pump darah bagi naik. Nampak tak? Ada proses ni, dia buat satu terapi. Ya, terapi untuk nak pump balik darah bagi naik. Orang darah tersumbat, jantung tersumbat kan. Ya. Darah tak sampai jantung tersumbat. Kena bypass lah. Nampak tak? Bypass, buka saluran baru, ambil urat lebuh. Ambil urat kaki. Kita ada 16 urat. Dalam badan kita ni ada 16 urat boleh buat replacement. Nampak tak? Nah. Tu nah, urat kaki, urat tangan. Tapi tak sama dengan urat jantung, tak sama. Nampak tak? 7 tahun, 8 tahun urat tu kena tukar baru. Nampak tak? Wire dia tak sama. Tapi bolehlah dia tutup habis. Bypass ni tutup habis. Urat-urat yang blok sampai dia tutup, dia buka urat baru. Nampak tak? Urat baru tuan-tuan. Bubuhlah urat tu, ambil urat kaki, urat tangan buh. Ganti. Bolehlah bernapas 7 tahun ni dok lah. 8 tahun segak lah. Maaf lah, orang yang ada bypass dia tahu lah. Tapi lah ni tak payah pakai bypass. Dia pakai mesin tuan-tuan, dia pump daripada kaki kita. Dia pump, nampak tak? Ni kena cerita sikit lah bagi hangpa tahu. Ada teknologi tu. Nampak tak? Tak payah bypass. Dia pump. Dia buka urat baru. Tu dia, Allah punya kerja. Dia buka urat baru, urat asli dia buka. Dia pecah urat lain, pergi ke jantung. Tu dia, nampak tak? Jadi hidup macam kita umur 20 balik. Tu dia. Tapi sekali pump 300. 45 minit. 45 minit 300. Boleh tak? Tapi sekali pump tak jadi. Kurang-kurang pun 30 kali kena pergi pump. Tu dia. Ada duit buatlah. Apa nak gaduh? Bukan nak bawa mati. Dia tak? Tuan-tuan ada duit buat.
Nah, 30 kali pergi pam. Sekali pam 45 minit. Dia pam besok dia buka darah habis. Habis jari-jari kaki semua buka, yang hitam jadi putih balik kaki. Itu dia. Kuku jadi lembut balik, nampak tak? Mata jadi terang balik. Mata tak ada mata. Mata kita ada kelabu. Mata punya terang balik. Darah sampai, nampak tak? Dia buka urat baru habis. Dia buka semua channel baru. Tutup elektrik lama, buka dawai baru. Betul tak? Nah. Kok mana dia mai? Dia guna jantung kaki bawah. Bawah ada satu jantung, atas betih kita. Dalam betih ada satu jantung. Atas satu jantung, bawah satu jantung. Sebab tu bila bangkit berjari, jangan jalan cepat. Bangkit berjari dulu. Jari dulu baru berjalan. Nampak tak? Macam umur kita lah, umur saya ni gitulah nah. Orang mana muda tak apalah. Dia lompat terus lari. Nah. Orang kita umur 40 ke atas ni kena jaga nah. Bangkit berjari, biar bagi dia pam dulu. Jantung bawah tu pam naik darah baru berjalan. Nampak tak? Lah ni kita kena paksa jantung bawah tu pam. Jangan bagi dia pam sendiri, kita pam dia. Nampak tak? Dia buka orang baru tuan-tuan. 300. Nampak tak? Noh, boleh. Alhamdulillah. Dia kata bila pergi buat begitu, seolah-olah macam kita extend kita punya umur 20 tahun lagi. Itu dia. Tapi jangan pergi kata saya boleh hidup 20 tahun lagi tahu. Salah. Orang beriman dia ada. Walikulli ma ajal la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap orang ada dia punya ajal, sampai dia masa dia tak awalkan satu saat, dia tak tangguhkan satu saat. Tu dia, nampak tak? Tepat Tuhan kata. Dia tak kira tua, tak kira muda. Betul tak? Tu dia. Duk berlari-lari ni. Pagi-pagi duk lari 5-6 kilometer. Mai perli kat saya. Ustaz, jalan larilah sikit macam saya tengok. Saya dah sehari 5 kilometer tau. Tak apalah. Saya pun di rumah cukup lah noh. Dekat di rumah tu dah lah. Kita buat sembahyang sunat ni cukup dah. Buat lama-lama. Rokok lama, sujud lama. Betul tak? Bangun malam. Bangun awal subuh. Nampak ya? Sembahyang tahajud. Itulah kita punya exercise. Nampak tak? Ya? Pergerakan solat tu dah cukup bagus. Cukup baik dah. Ya? Duk berlari-lari dalam elok-elok tu, jatuh mati tu dah. Nampak? Orang abang ada. Dia kata, mana tak nampak? Mati dah Ustaz. Itu hari dia suruh saya jogging tu. Dia kata saya tak jogging, duduk di rumah lah. Nampak tak? Dia mati dulu. Nampak? Tu dah. Pasal apa? Walikulli ummati ajal. Walikulli ummati ajal. Tiap-tiap umat ada dia punya ajal. Tak kira siapa. Al-Imam Syafi'i begitu punya bijak alim pun 54. Imam Nawawi, Masya Allah, ya, anak murid Imam Syafi'i, cukup alim, 41. Umar Abdul Aziz, 42. Nampak tak? Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, 55 umur pencen mati. Nampak tak? Awak mereka tak kerti ya? Mereka tahu pasal makan, minum semua, mereka lebih awal daripada kita. Tapi ajal, Tuhan tahu awal. Nampak tak? Umur 54, Imam Syafi'i, dia punya ilmu macam 500 tahun. Ilmu dia macam orang pergi menuntut 500 tahun. Itu dia. Nampak tak? 54. Kalau dia hidup 100 tahun, macam mana tuan ilmu dia lagi lah. Maka tu Allah ambil awal kat dia. Pasal ilmu dia tinggi sangat dah. Cukup 54, ambil ilmu dah cukup tinggi. Macam 500 tahun dah. Itu dia. Dah. Kita umur 70, macam bodoh 70 tahun. Itu dia. Nampak tak? Punya tak kerti. Betul tak? Yang tu kita rugi tu lah. Umur 70, tapi bodoh ada orang. 70 tahun punya bodoh. Maknanya itu duduk baby lagi, duduk kanak tak kerti. Nampak? Itu kita tak mahu tuan-tuan. Nanti kita baca perapi. Jadi kata musannif, maka hendaklah anda sama tengah di bawah, perenggan bawah. Maka hendaklah anda ingat semua ini dan amalkan sebagai seorang yang mendapat taufik, kerana keperluan kepadanya adalah amat sangat. Dan tinggalkan mensia-siakan waktu dengan berbual-bual kosong. Dia buat apa? Pak suruh saja, duduk saja. Apa cerita? Sajalah, sembang-sembang je lah. Nampak tak? Ini tak boleh. Orang Islam, orang beriman tak ada kerja ni. Jom kita pergi kena teh. Tak ada. Orang Islam tak ada kerja tu tau. Di rumah bawa ada teh. Tak payah. Kalau takak nak pergi kedai kopi nak kena teh secawan, tak payah. Nampak tak? Roti canai pergi di rumah tak ada. Nampak tak? Ketemu kalau ada di rumah tak payah pergi. Tapi tak sama kita mamak yang lain. Betul tak? Nasi kandang ada. Tak apalah. Jom kita kena nasi kandang. Tak apalah. Pasal yang tak makan lagi. Itu boleh lah. Kau takkan nak minum teh saja tak payah.
Tak payah aku minum di rumah lah dah. Masa kita tu kena jaga. Orang beriman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridin. Orang-orang beriman ini pada perkara yang sia-sia mereka jauhi. Dia tak buat kerja sia-sia. Itu orang beriman. Orang yang sukses imannya. Qad aflahal mu'minun. Mereka yang sukses dia punya iman. Iman yang berjaya. Iman yang berjaya antaranya sifat orang ni, kriteria orang ni, sikap dia akan perkara wa'ani, mereka akan jauh pada perkara yang sia-sia. Mereka takkan buat kerja sia-sia. Cakap kosong saja, tak ada sembang kosong saja, duk tengok TV cerita kosong, lawak-lawak tu duk tengok tu sia-sia. Nampak tak? Ada pelajaran tak tengok gambar lawak? Raja lawak. Dapat ilmu apa? Raja lawak tu. Mati hati kita, keras hati. Duk tengok orang duk gelak selalu ni, banyak bergelak, banyak tertawa, mematikan hati. Nabi kata, nampak tak? Kita tak gelak, tapi kita tolong tumpang gelak orang bagi gelak. Nampak tak? Maksiat nama dia. Faham tak? Dia nak marah-marah habis buat macam mana? Tapi tinggi dia punya. Menang 500,000 tu. Setengah juta, nampak tak? Pakat perut ni dia lawak. Semua dapat lawak. Lawak syaitan dia putar balik. Budaya syaitan tu masuk dalam kalangan masyarakat Islam. Nampak tak? Benda tu di barat lah. Benda tu di barat asalnya. Nampak dia buat di barat dah cerita tu. Lama dah. Semua budaya dibawa masuk ke sini. Nampak tak? Ini semua adalah merupakan sebagai jarum-jarum Yahudiyah. Kita duk minta ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Tuhan tak makbul. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang kau durhakai, yang kau murkai kerana durhakanya, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa ya Rasulullah depan ni? Kalau bukan Yahudi Nasara, siapa lagi? Nabi kata. Nampak tak? Kita minta berlindung 17 kali minimal sehari. Jangan jadi Yahudi, jangan jadi Nasrani. Tapi tak makbul. Tak makbul, tuan-tuan. Nampak tak? Dia masuk juga. Tu Raja Lawak tu dia. Raja Lawak tu budaya Yahudi. Nampak tak? Tu dia. Tu kita nak ambil kira. Ya. Pendeta Zumer, Zuemer. Zumer. Ya. Sekarang ni 72 tahun yang sudah. 72 tahun yang sudah. Nampak tak? Saya pun tak beranak. Saya pun baru beranak baru tu. Ya. Baru umur 2 tahun. Baru umur setahun masa tu. Ya. Baru umur setahun. Zumer buat satu muktamar besar, bagi tahu macam mana kita nak penjatuhkan orang Islam, bagaimana kita nak perdayakan Islam, bagaimana kita nak hilang, hapuskan agama Islam di atas muka bumi. Itu dia, nampak tak? Zumer nama dia, tuan-tuan, masuk Google, type tengok Zuemer, Zumer. Nampak? Pendeta Zumer, type tengok. Ya, dia akan keluar dia punya perancangan dia cukup jahat. Nampak tak? Kita bawa masuk budaya-budaya yang berat-berat, yang buruk-buruk ni, ya. Kita bawa dalam masyarakat Islam supaya mereka terpesona dengan budaya kita dan mereka akan tinggal Islam. Bukan tak payah mereka buang agama. Mereka nanti sendiri, mereka nanti hilang perasaan agama kerana masuk ni. Benda-benda lawak ni masuk, nampak tak? Jarum-jarum lawak ni masuk, duk tengok ni keras hati. Bila keras hati, makna kita tak boleh terima Islam. Fi qulubihim marad wa zanamullahu marada, dalam hati mereka ada sakit, Tuhan tambah lagi sakit luar. Itu dia. Nampak tak? Maka tu jarum-jarum budaya kapiak ni masuk, Yahudi ni masuk mai. Kita pun ambil kutip, masuk dalam televisyen. Habis masyarakat kita punya duk bergelak orang tua-tua. Lagi 3-4 hari nak mati pun duk gelak. Nampak tak? Yang duk atas kaki tak boleh bangkit pun gelak. Itu dah. Stroke, nampak tak? Pasang TV bagi tok orang lepas seronok. Kesian. Pasang duk gelak atas kaki. Nampak? Sekejap pigak dia mati. Sampai tahap tu lah kira. Saya nak tengok gambar lawak dia duduk atas kaki. Nampak? Satu lagi pasang Hindustan. Itu dia. Stroke dah. Dah stroke. Telinga tak stroke lagi. Nampak tak? Pasang lagi Hindustan. Ya Allah. Daripada bawah duduk dari tangga flat duduk dengar Hindustan. Hebat ni. Ini rumah orang tua ni duduk dengar. Sampai tak ada gambar lain, tak ada cerita lain. Pasang Quran lah bagi dia dengar. Pasang ceramah-ceramah agama dia bagi dia dengar. Nampak tak? Ya. Dia kata dia tak mau Ustaz. Tu dia. Nampak? Orang tua tu tak mau. Dia tak mau dengar ni Quran ni semua. Dia nak lagu apa?
lagu Bollywood Bollywood dengan lagu, Masya Allah. Nampak tak? Kita lah kena paksa dia. Dia ikut cara iblis. Kita janganlah jadi iblis sama lah. Kita jangan kuncu-kuncu dia. Kita kena buat sendiri. Masya Allah. Bertahap tu lah. Ini kita faham. Jadi dengan sendirinya kita akan tinggal agama. Sebab jiwa kita tak diterima agama dah. Banyak bergelak, banyak ketawa, mati hati. Macam mana nak terima Islam? Ya, tak ada lagi lah, tak mau terima Islam. Ya, tu dah. Kalau terima Islam pun melalui kaset-kaset. Dia tak pergi mengaji lah, duk buka kaset dengar. Nak jadi apa kaset? Boleh ke kaset? Tu Nabi kata nak mengajar anjing pun kita kena train anjing, kita nak bawa pergi berburu. Dalam suratul Maidah ada sebut. Nak bawa anjing tu berburu, anjing tu kita kena train dulu, latih dia. Dia kena ada guru tu anjing tu. Anjing tak ada guru tak boleh jadi anjing buruan tu. Kita kena train anjing tu berburu, macam mana nak tangkap binatang mana dia nak tangkap, tang mana dia nak gigit. Tu dia. Kena ajak dulu tu. Macam mana isyarat kita tepuk tangan ke macam mana, berapa kali tepuk dia lari tu. Kemudian kita tepuk berapa kali dia berhenti. Tu dia, nampak tak? Cara tepuk tangan dia kena tahu. Bila anjing tu dah lulus, dapat diploma baru boleh bawa buruan. Tu dia. Tapi tak bagi surat diploma lah kat dia. Nampak tak? Tok guru dia kena sah. Kalau anjing pun kena ada guru, manusia lagi kena ada guru lah. Faham tak? Faham tak? Manusia lebih pada anjing buruan lagi. Kena ada guru lah mengaji. Duk dengar kaset tak jadi, duk dengar CD tak jadi, duk tengok TV tak jadi. Nak tanya apa TV? Siapa nak jawab? Itu sebagai sampingan saja. Media-media masa ni kita guna untuk sampingan. Kena menghadap guru, baru boleh bertanya kat guru tu apa benda. Nampak? Barakah guru tu turun megat kita. Dapat ilmu. Nampak tak? Tuan-tuan, ini ilmu Allah Ta'ala bagi ilmu bukan mengaji tangi saja. Allah akan bagi ilmu kepada tuan-tuan ni. Nampak tak? Ilmu hikmah ni Allah bagi. Bukan saya nak bagi, bukan tok guru bagi, bukan ustaz bagi. Tu'til hikmata ma yasha. Allah datangkan hikmah kepada siapa dia suka. Wa may utal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Tuhan bagi hikmah kepadanya, maka dia mampu untuk melakukan kebajikan yang banyak. Banyak kebajikan boleh buat. Kalau hikmah tak ada kebajikan. Nampak tak? Boleh faham ya? Tuhan bagi, bukan kita. Sebab tu kita kena ada guru. Kena berguru. Nampak tak? Ilmu Tuhan punya, bukan guru punya. Faham tak? Ada kena pergi lagu tu. Sambung. Kita sekat lagi insya-Allah. Kita berhenti habis ni. Baik. Dan dia kata tadi ini tinggal berbual kosong, bagi dua bawah. Berpantahan sama orang lain, Allah juga memberi taufik dengan limpah kurnianya. Adapun hasad dengki, mai hasad dengki pula. Nak kena jaga ni. Hasad dengki adalah menghendaki hilangnya nikmat Allah Ta'ala daripada saudara mara yang Muslim daripada apa yang ada baginya kebaikan. Nampak tak? Begitu ya? Boleh? Maka kata musannif, wa amal hasadu fahuwa iradatu zawali ni'amillahi ta'ala an akhikal muslimi mimma lahu fihi salahun. Ini kitab dia daripada asal perkataan Imam Ghazali saya baca tu, terjemah dia. Adapun dia kata dengki ni, kata Imam Ghazali, adalah merupakan sebagai keinginan hilangnya kurnia-kurnia Allah Subhanahu Wa Taala daripada saudaramu yang sesama Muslim. Nampak tak? Daripada berbagai hak milik saudaramu, apa-apa juga yang ada dekat dia semua kita tak puas hati. Yang dalamnya terdapat kebaikan, yang kita kata tengok ada bagus-bagus tu, kita kelalunya benda yang elok-elok lah kita hasad dengki. Nampak tak? Dia duk mencuri, kita tak hasad dengki lah. Dia banyak mencuri, yang kata aku cukup tak syok, aku pun nak curi baik. Itu tak betul ya? Ada orang hasad dengki pasal pencuri tu dia banyak mencuri dah. Orang benci ada lagi lah. Selalunya kita dengki pasal apa? Menjaga dia bagus. Nampak dah? Orang terpa kedai dia ramai. Itu dah nah. Laris dia punya jualan. Itu dah nah. Kalau kedai dia tutup, kita tak dengki. Kita seronok lagi ada. Nampak tak? Maka tu dia kata dengki ni pada perkara-perkara yang elok-elok lah. Menghendaki hilangnya nikmat-nikmat Allah Ta'ala daripada saudara anda yang Muslim daripada apa yang ada baginya kebaikan. Maka sekiranya anda tidak menghendaki menghilangkan nikmat itu daripadanya, tetapi hanya sekadar menghendaki bagi diri anda mendapati nikmat seumpamanya sahaja, itu dinamakan iri hati. Iri hati ni bagus. Istilah dia bagus tuan-tuan. Iri hati tak bukan satu sifat yang buruk tau.
Iri hati ni Arab kata ghibtah. Ni saya baca hadis sikit bila dengar ya. Kata Nabi, la hasada ila fi snatain. Ya. Perasaan hasad dengki itu dilarang kecuali pada dua perkara. Nampak tak? Hasad dengki ni Nabi larang kecuali dua perkara, tak apa. Tak salah. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq. Yang pertama sekali Nabi kata, dengki terhadap seorang yang Allah Ta'ala bagi kurnia dekat dia, harta dia, dia belanjakan pada jalan kebenaran. Nampak tak? Macam orang duduk dengki dekat yang berbahagia, Ustaz Abid Liu. Nampak tak? Allah lah bagi rahmat dekat dia. Dia buat baik, dia pergi sedekah kata-kata. Mana ada orang susah dia pergi. Nampak tak? Pergi cari orang susah-susah, bukan kata dia hantar orang, dia pergi sendiri. Palestin dia pergi sendiri, bawa kontainer tau, masuk Palestin. Sampai orang bimbang kata hilang dia, kata dia mati. Nampak tak? Bawa kontainer tu sampai ke Palestin, Gaza tu. Pun orang asal dengki. Nampak tak? Dia buat fitnah macam-macam, buat cerita-cerita kata dia ada buat zinah lah apa semua. Nampak ya? Ini cara yang tak betul. Tapi kalau kita hasad dengki, kita iri dekat mana, macam mana aku nak jadi lagu dia. Nampak tak? Itu yang cantik. Nampak tak? Aku pun nak buat lagu Abid Liu juga. Yang tu dia panggil iri hati, bukan dengki. Nampak tak? Beza. Perbetul sikit istilah tu dalam kamus kita, tuan-tuan. Buka kamus Dewan tengok ya. Dengki dengan iri hati ini tak sama. Dengki Arab panggil hasadun, hasad. Iri hati Arab panggil ghibtah. Ya. Ghain ba ta ta marbutah. Ghibtah nama dia. Itu beza dia. Maka itu kata Mas'ud Rami kata, bagi orang yang kita tengok macam mana dia buat kebaikan, kita pun rasa iri dekat dia. Nampak tak? Serta seorang kurnia hikmah, dia berhukum dengannya, mengajarkannya. Satu orang Tuhan bagi hikmah dekat dia, dia menghukum dengan hikmah, itu bagus. Kita tengok begitu punya strict, begitu punya tegas. Seorang ulama, dia keluar apa-apa juga arahan perintah hukum dengan tegas, tak ada pandang bulu apa semua. Ya, kena hukum keluarga dia pun dia hukum dengan adil. Ini kita rasa iri juga Allah. Bila iri ni kita bukan nak cari jalan bagi dia jatuh. Kita ni puji lagi ada, nampak tak? Tu dia kita akan puji lagi ada. Tu taraf tu sampai punya tinggi ya. Macam Umar Abdul Aziz tu. Umar Abdul Aziz sampai orang yang dah mati pun Tuhan bagi hidup balik mai sembahyang mayat dia. Loh. Ya, cuba tengok dalam kitab Ruh ya. Ibnu Jauzi yang ni yang ditulis oleh kitab oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Ruh, kitab Ruh nama dia ya. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Ulama ni Syekh Said Ahmad Semaid bekas mufti Singapura terjemah ke dalam bahasa Melayu. Nama kitab tu Ruh. Siapa tulis? Ibnu Jauzi. Dia bawa dalam cerita tu bagaimana seorang pemuda yang mati syahid. Dah mati syahid lama dah. Pemuda tu mai ziarah mak bapak dia. Nampak tak? Mak bapak dia terkejut. Dia mai dengan kuda mai rumah bapak dia. Bapak tengok mak, anak kita dah mati, dia mai pula. Hang ni dah mati. Ya betul bapak, saya dah mati. Tapi Allah hidupkan saya sementara. Haba nak mai sembahyang jenazah Umar Abdul Aziz tu dia. Hari Umar Abdul Aziz mangkat, roh mayat dah mati dah, Tuhan hidupkan balik. Nampak tak? Mai sembahyang mayat balik kubur. Nampak tak? Itu dia. Punya mulia Umar Abdul Aziz. Pasal apa? Tegas hukum. Dia tegas. Nampak tak? Tu sampai isteri dia pun dia minta, dia nak makan anggur, tak ada duit. Khalifah pergi ke isteri dia, ni wahai isteriku, hang tolong bagi kat aku 5 dirham. Pasal apa? Nak beli anggur, aku nak makan. Ya Allah, ke kanda bukankah Khalifah? Kas negara tu ada di bawah ke kanda, Baitul Mal ada di bawah ke kanda. Pasal apa tak ambil? Nampak tak? Macam kita lah kan, allowance semua duk dah minta apa lagi. Nampak tak? Ya, itu dia. Tak makan. Walaupun dia khalifah, dia tak makan Baitul Mal punya hasil, tak makan gaji. Nampak tak? Dia mau daripada dia usaha sendiri. Usaha dia apa? Dia tolong angkat ayak. Dia tak ada malu punya. Dia menyambar macam orang biasa tolong angkat ayak. Nampak tak? Itu dia. Tu.
Pengambil orang tahu dia khalifah, dan dia tu berhenti tak beri dia angkat ayam. Dah. Dia tu pegang kaki tak boleh hang khalifah besar. Dia kata aku nak cari duit. Kenapa? Khalifah tu Baitul Mal tu ada. Ambil lah. Memang boleh makan gaji daripada Baitul Mal. Nampak? Bayar gaji daripada Baitul Mal memang boleh. Tapi tak mau. Ini Umar Abdul Aziz tuan-tuan, nampak dah. Dia duk tulis, ada masalah pasal negara, tulis buka lampu, pasang lampu minyak, buka. Anak dia main, Assalamualaikum ayahanda. Waalaikumsalam, masuk duduk. Apa hal? Ada nak sembang sikit pasal keluarga kita. Nanti. Pergi padam lampu habis. Padam semua, lampu gelap. Ayah, pasal apa ayah padam lampu? Aku buka lampu ni pasal buat kerja negara. Nampak tak? Bila cakap masalah personal keluarga, tak boleh pakai lah lampu ni negara punya. Nampak? Kerana rakyat punya. Nampak? Padam. Tu dia. Umar Abdul Aziz tuan-tuan. Tapi sayang tak lama, 2 tahun merintah. Orang lagu ni hidup tak lama. Yang tak betul dia tahan lama. Nampak dah. Tak apa nak kena kan. Tu dah. Itu bahaya besar kita nak dikira tadi ni. Maka dikatakan tadi ni hasad dengki ni adalah merupakan benda hilangnya nikmat. Pada maka sekiranya anda tidak menghendaki menghilangkan nikmat itu, tetapi hanya sekadar menghendaki bagi diri anda mendapat nikmat seumpama sahaja, itu namakan iri hati, ghibtah. Ya. Maka atas pekerjaan ia ditanggungkan maksud pada sabda Nabi, la hasada illa fi sinatain. Nabi kata, tidak ada hasad melainkan pada 2 perkara. Saya dah baca tadi, yakni tiada hasad melainkan pada 2. Maka Nabi telah mengungkapkan dengan perkataan hasad dalam hadis baginda ialah untuk perluaskan pengertian, faham, tarif pada perkataan hasad dengan iri ini tak sama. Bukan semua benda yang sama. Jadi 3 lah. Kita ada pertama hasad, kedua kita ada iri. Itu yang dikatakan tadi oleh musannif, dan yang ketiga tadi kita ada ghairah ni satu cemburu kecil. 3 ni lebih kurang sama. Nombor 1 hasad, paling keji, jangan ada. Kedua iri hati, bagus, kita akan membangun. Kita nak contoh satu orang, kita nak ikut perangai dia, nak ikut cara bawa hidup dia, kita akan jadi majulah. Dia boleh menjaga maju pasal apa, aku tak boleh. Itu hasad dia. Itu iri dia panggil, bukan hasad. Arab panggil ghibtah. Yang ketiga, dia ada cemburu sikit. Dia panggil ghairah atau ghirah. Nampak tak? Cemburu lah. Aku tak tahulah orang ni. Kita nak buat tak boleh. Nak buat tak boleh. Siang malam duduk tengok dia ya. Dia ni macam mana lah. Bagus lah. Tak gitu kah? Dermawan begitu begini. Pagi-pagi dia boleh pergi semayang subuh. Aku nak bagi subuh tak boleh, yang kata. Nampak tak? Pagi-pagi dah pergi semayang subuh, dah pergi masjid. Nampak? Allah, dia ghairah. Nampak? Cerita kat orang semua. Dia ni, satu hamba Allah begitu. Dia cerita kat saya, seronok dia kata, saya seronok Ustaz tengok awak Tuhan tak bagi kat dia berjaya, Tuhan bagi berjaya, macam-macam kemudahan ada dekat dia. Nampak tak? Pasal pagi-pagi dah keluar rumah pergi sembahyang subuh. Nampak tak? Kadang-kadang saya terlepas bangunlah, bukan bangun. Saya ni kadang-kadang terbangun. Dia tu naik tumpang kereta dia, lalu depan rumah saya, ajak saya jom pergi masjid. Nampak tak? Saya begitu bangga, dia kata, dengan dia punya apa? Dia punya ketakwaan, dengan dia punya kesungguhan, kerajinan bersama yang subuh ni. Itu kita panggil ghirah dalam bahasa Arab. Boleh tak? Jadi 3 perkara tu insya-Allah kita akan sambunglah pada bab ni lah. Kita lajak sikit hari ni. 5 minit lajak lah. Insya-Allah kita sambung. Kita akan ambil balik adapun hasad dengki. Boleh lah, baru dapat punca. Baik, aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.